Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadiyihi ila yaumiddin. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Yang dimuliakan tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan seterusnya, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang tidak terhitung hebatnya, nikmat Islam dan nikmat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita berada di dalam bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah ni kalau kita melihat sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada 9 Hijrah, Abu Bakar ini Siddiq radhiyallahu anhu bersama beberapa orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berduyun-duyun melakukan ibadah haji. Manakala pada tahun yang ke-10 Hijrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah haji bersama 140,000 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dipanggil Hajjatul Wada', haji yang pertama dan terakhir yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Taala. Jadi di dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi, orang yang melakukan ibadah haji, maka mereka ditegah untuk melakukan ibadah korban, kerana mereka perlu menumpukan sepenuhnya dalam perkara ibadah haji. Adapun di dalam mazhab Al-Imam Abu Hanifatun Nu'man bin Sabit rahmatullahi alaih, ataupun dipanggil mazhab Hanafi, dia menyatakan sunat bagi orang yang melakukan ibadah haji melakukan ibadah korban, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi ni dia buat haji pun dia buat korban.
akan tetapi diberi hujah oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Kerana apa Nabi buat korban walaupun Nabi pergi haji? Kerana Nabi SAW diwajibkan ke atas dia melakukan ibadah korban. Kita dalam mazhab Syafi'i ini sunnatul muakkadah. Sunat yang dituntut semua hidup sekali. Kalau dia mampu tiap-tiap tahun dia boleh keluar zakat harta, tiap-tiap tahun dia boleh keluar zakat harta. Zakat harta ni tak sama macam zakat fitrah. Zakat harta ni simpanan dia bersamaan 85 gram emas. Hari ni kita iktibarkan kalau mengikut hari ni 14,700. Ataupun setengah negeri 14,500. Atas negeri masing-masing mengiktibarkan 85 gram. Adapun dalam mazhab Syafi'i sunat muakkad. Bagi orang yang dapat keluar zakat tiap-tiap tahun, mereka sunat yang dituntut tiap-tiap tahun mereka melakukan ibadah korban. Hukum asal semua hidup sekali. Tapi kalau sampai mampu dia boleh keluar zakat tiap-tiap tahun, maka ulama mazhab Syafi'i menyuruh kita melakukan ibadah korban tiap-tiap tahun. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan. Persoalan di sini, kenapa Nabi menjadi wajib? Dan mengapa kita menjadi sunat? Apa beza kita dengan Nabi? Sebab itu, ulama qawaid fiqhi, antaranya Al-Imam Al-Juwaini Al-Haramain, dia mengajar kepada kita bahawa ada ketika hukum kita sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ketika hukum kita tak sama dengan Nabi. Seumpamanya hukum kita sama dengan Nabi. Masuk azan Zuhur, kalau Nabi ada hari ni, laukana bainal habib. Kalau Nabi ada hari ni, nescaya Nabi pun solat Zuhur, kita pun solat Zuhur. Kalau hari ni masuk Ramadan, kita puasa Ramadan, Nabi pun puasa Ramadan. Kalau kena bayar zakat fitrah, kita pun bayar zakat fitrah, Nabi pun membayar zakat fitrah. Kalau kena pergi haji, Nabi pun pergi haji, kita pun pergi haji. Ini ada ketika hukum kita sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ketika tak sama. Tak sama. Seumpamanya yang tak sama, kita. Dalam Quran ajar kita masna, wasulasa, waruba. Orang nak nikah ni boleh 2, boleh 3, boleh 4. Kalau berani, kalau takut tak boleh. Kalau wa in kana wahidah, kalau tak mampu, 1 cukup. Nabi bukan 2, Nabi bukan 3, Nabi bukan 4. Tapi Nabi boleh mencecah sampai 11 orang isteri. Nak menunjukkan hukum kita tak sama ada ketika dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isteri kita mati, isteri kita boleh nikah lain tak? Boleh nikah. Kalau isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi wafat, isteri mereka semua tak boleh nikah lain. Kerana suami mereka itulah suami yang terbaik dunia dan akhirat. Ini nak menunjukkan ada ketika hukum kita sama dengan Nabi. Al-Imam Al-Juwaini Al-Haramain, seorang ulama qawaid fiqhi, dia detailkan lagi. Tiap-tiap hari kita akan melakukan wajibun, wa sunnatun, wa jaizun, wa makruhun, wa haramun. Kita tiap-tiap hari orang awam, dia akan buat yang wajib. Dia akan buat yang sunnah. Dia akan buat yang harus. Dia akan buat yang makruh. Dan dia buat yang haram. Walaupun haram itu dosanya kecil, tapi dia mesti buat juga. Seumpama mereka bercakap dalam tandas, hukumnya haram, mereka buat juga. Adapun Nabi SAW, Nabi dia hanya buat wajib. Nabi buat sunat. Nabi buat harus. Dan Nabi tidak melakukan makruh maupun haram. Ini nak menunjukkan hukum kita dengan hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan.
pada tengah hari ini saya akan membahaskan satu ibadah korban. Sengaja saya nak bahaskan ibadah korban. Kerana hari ini ramai orang buat korban, tetapi melaksanakan ibadah korban tidak menepati syarak. Melakukan ibadah korban itu sunat, tetapi memahami cara nak melakukan ibadah korban hukumnya wajib. Sembahyang sunat, hukumnya sunat. Betul tak? Sembahyang sunat, hukumnya sunat. Tetapi cara nak melaksanakan solat sunat, nak faham bagaimana nak buat solat sunat, hukumnya wajib. Kalau tak faham, sembahyang kat rumah sembahyang sunat terbogel. Itu tak boleh, haram. Kenapa? Kalau dia tak faham, dia buat macam tu. Ada pun sembahyang sunat walaupun hukumnya sunat, tetapi cara nak memahami mendirikan solat sunat, hukumnya wajib. So umpamanya solat sunat syuruk, orang ramai sembahyang sunat isyraq. Kalau dia tak faham nak buat sembahyang sunat isyraq, sembahyang masuk je waktu isyraq, terus sembahyang sunat isyraq. Masuk je waktu syuruk, terus sembahyang sunat isyraq. Ni kenapa? Tak faham. Sedangkan pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i, dia memberi bahagian rubu' sa'ah, 15 minit lepas habis waktu subuh, baru ada solat yang dipanggil solat isyraq. Dia bukan habis sembahyang subuh terus sembahyang sunat isyraq. Ni tak faham. Ni cara nak melaksanakan ibadah sembahyang apa ni sunat. Seumpama duha, ramai kadang-kadang orang kita sembahyang duha, dia tak reti dia nak sembahyang duha. Habis sahaja subuh terus sembahyang duha, tak masuk lagi waktu duha. Nampak? Ini sembahyang sunat, tapi sebab tak faham nak buat, dia buat dalam waktu yang keluar daripada waktu solat sunat. Ibadah korban, qarraba yuqarribu qurbanan, firmanullah ta'ala, iz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Korban ni, ramai orang kita dia kata tak perlu buat korban sebab orang kita dah puas makan daging. Ni tak faham. Tak faham. Makan daging, mana sama daging korban dengan daging biasa. Dan buat ibadah korban ni bukan sebab nak buat nak makan daging. Dua sebab ulama menyatakan Allah Subhanahu wa taala suruh kita buat korban. Yang pertama, antaranya disebut ialah taqarruban ilallah fi yaumin nahar. Orang yang buat ibadah korban ni, tujuan dia nak merapatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari raya Aid al-Adha. Dan yang kedua, Allah Ta'ala nak tengok kita bagaimana kita mengurus takbir harta kita. Orang yang dapat melakukan ibadah korban, orang yang pandai melaksanakan urus takbir kewangan dia. Orang yang tak dapat langsung buat korban, kata para ulama, inilah orang yang tak pandai mengurus takbir hartanya. Maka sebab itu, orang yang paling pandai mengurus takbir hartanya, itulah Nabi Muhammad SAW. Sebab itu Nabi buat tiap-tiap tahun. Berbanding kita hanya dipanggil sunnatul muakkadah. Sebab itu sidang jemaah, saya sebut tadi, buat korban ni bukan sebab nak makan daging, bukan sebab puas nak makan daging, ataupun kita saja-saja nak seronok, tak. Tapi untuk merapatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Korban ini dipanggil oleh para ulama Syafi'i, dipanggil haiwan yang dipanggil al-an'am. Al-an'am ni haiwan yang berkaki 4. Al-an'am ni haiwan yang jinak lagi dijinak. Haiwan yang dijinakkan lalu dia menjadi jinak. Itu dipanggil al-an'am. Kaki 4, rusa pun kaki 4, dia boleh makan tapi dia tak boleh buat korban. Nampak? Kaldai, ada 2 jenis kaldai. Kaldai bandar dia tak boleh makan. Kaldai hutan dia boleh makan. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka keluar dalam perang Khandaq. Mereka bawa keldai. Bila mana mereka nak makan, mereka nak nyembelih keldai. Bila nak nyembelih keldai, lalu Nabi SAW kata tak boleh. Tak boleh, haram. Lalu sidang jemaah yang dimuliakan. Lalu Imam Asy-Syafi'i menyatakan,
Kerana apa tak boleh makan keldai? Kerana makan keldai bandar ni, dia bawa barang. Dia bawa kita. Dia bawa semua apa yang kita nak suruh, dia bawa. Tiba kita nak makan, kita nyembelih dia. Tak boleh. Tidak dibenarkan dalam mazhab Syafi'i. Hukumnya haram. Adapun keldai. Keldai yang berada di hutan, dia dibenarkan makan. Walaupun dia 4 kaki, tapi dia bukan haiwan yang boleh dijinakkan. Dia tak boleh buat korban. Maka sebab itu sidang jemaah yang dimuliakan, Nabi SAW, Nabi buat korban ni bermula 2 hijrah. Sehinggalah 10 hijrah. Maksudnya, 9 marrah. 9 kali Nabi melakukan ibadah korban. 9 kali Nabi melakukan ibadah korban. Haiwan yang Nabi buat yang pertama al-ibil. Nabi buat yang pertama ialah unta. Antara haiwan yang paling ranking paling tinggi yang dilakukan oleh Nabi SAW, unta. Kemudian dipanggil khibas. Khibas ni tak ada dekat negara kita. Kalau orang kata khibas, kita tengok tak, bukan khibas. Khibas ni satu haiwan yang dia boleh duduk dalam negara yang sejuk, kemudian negara yang panas. Tidak lain dan tidak bukan ialah negara Arab. Arab ni negara sejuk, ada sejuk sungguh. Ada kalau panas sampai 52 panas. Nampak? Dia panas. Lalu khibas dia boleh duduk dalam negara sana. Yang ketiga, Nabi buat biri. Kemudian biri ni Nabi SAW dia buat. Biri dekat negara kita ni dia banyak lemak. Dia tak macam biri dekat tanah Arab. Kalau tuan-tuan biasa naik dekat Gua Hira, lagi Mekah, naik Gua Hira. Tepi Gua Hira ni banyak daging, banyak kambing. Kambing yang memakan daun-daun yang kering. Ranting-ranting yang kering. Kalau nyembelih, dia punya tuan ni banyak orang Pakistan. Bukan orang Arab, orang Pakistan punya kambing. Nyembelih kambing tu, tengok semua dia punya daging cantik. Allah Akbar. Kita punya kambing dekat sini, biri punya penuh lemak tuan-tuan. Dia makan dedok, makan tu, makan ni. Tah biri tu ada kecil manis, darah tinggi tak tahu. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini 3 haiwan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam mazhab Al-Imam Abu Hanifah, adapun dipanggil mazhab Hanafi, dia tak afdal kambing ke apa ke. Dia afdalnya dalam mazhab Hanafi ni 1 ekor, 1 penama. 1 ekor, 1 penama. 1 ekor, 1 penama, maksudnya orang yang bermazhab Hanafi, dia akan afdal buat korban kambing jawapan ni. Sebab itu India Muslim dia buat kambing. Bukan sebab orang India Muslim dia suka makan kambing. Dia tak suka makan lembu, tak. Sebab dia punya mazhab, dia nak 1 ekor, 1 penama. Itu mazhab Hanafi. Adapun dalam mazhab Syafi'i, dia suruh haiwan yang paling besar. Nampak? Besar. Besar saja tapi haram tak boleh. Sebab tu ada haiwan korban dipanggil haiwan yang haram. Ada haiwan yang makruh. Makruh ada, haram pun ada. Imam Syafi'i dia suruh kita buat yang paling besar. Yang paling besar ni, ranking yang paling tinggi dalam mazhab Syafi'i, unta. Yang kedua, lembu. Yang ketiga, kerbau. Yang keempat, semua jenis-jenis kambing. Khibas, biri dan jenis-jenis kambing. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu, buat ibadah korban dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Buat ibadah korban ni seafdal-afdalnya di tempat sendiri. Afdal tu buat tempat sendiri. Orang tanya buat kat Kemboja boleh? Buat kat Kemboja hukumnya diharuskan, bukan disunatkan. Nampak? Itu kena jelas hukum. Dalam mazhab Syafi'i, buat di Kemboja hukum dia diharuskan, bukan disunatkan. Hukum asal mazhab Syafi'i suruh buat di tempat masing-masing. Ini hukum asal. Sebab itu ada beberapa ulama dalam negara kita tak bersetuju buat korban di luar negara. Ada. Tetapi fatwa kebangsaan. Fatwa ni al-fatwa dunat taqwa. Fatwa ni mengeluarkan sesuatu pandangan yang mana tidak ada dalam hukum asal. Lalu mengeluarkan fatwa, hukumnya harus. Kerana tempat kita dah berlambak, dah daging. Walau bagaimanapun,
diharuskan tidak bermaksud untuk memupuskan. Memupuskan. Macam ada dekat sekitar Shah Alam, ada satu masjid tak buat korban. Tak buat. Kita pergi mengajar, dia tak buat korban. Kata kenapa tak buat korban? Orang sini puas makan daging. Kata. Kemudian apa mana lembu? Kita hantar Kemboja, orang sana tak makan daging. Kita hantar sana. Sebab itu sidang jemaah yang dimuliakan bukan bermaksud untuk memupuskan. Sebab itu kalau nak mengikut hukum, nak buat sangat boleh. Melainkan tempat tuan-tuan dah penuh, dah tak terima dah buat korban. Tak terima dah. Dah tak boleh terima dah buat ibadah korban. Lalu tuan-tuan diberi pilihan untuk pergi keluar sana. Itu pun dipanggil sistem al-wikalah. Orang mengaji fiqh dalam bab akad jual beli ni dipanggil ada satu sistem al-wikalah. Sistem wikalah dalam ibadah korban ni dia tak macam mana sistem wikalah dalam bab-bab lain. Orang jadi wakil jual tanah. Saya pergi tengok dekat Ampang, ada dekat kawasan Melayu orang nak jual tanah. Kampung Melayu kata. Orang tu kata, saya nak jual 400,000. Saya nak cari orang beli. Kalau orang boleh beli, saya nak jual 500 kata. Okey, saya setuju Ustaz. Saya pun cari dapat beli. Haji Said beli 500. Saya dapat untung sana 100,000. Hukumnya dibenarkan kerana broker atas tanah. Saya beli kereta. Beli kereta dekat UK, BMW 15,000. Masuk AP semua gedebak, gedebu 40,000. Saya jual sini 100,000. Saya dapat 60,000. Itu pun dibenarkan kerana broker itu. Tapi dalam bab ibadah korban ni, ibadah korban ni broker, orang broker. Dia mesti jelas akad jual beli dia. Dia tak boleh mengambil keuntungan. Dia buat korban di Kemboja, dia mesti jelas. Lembu ni harga dia 1,200. Saya ambil daripada tuan-tuan RM300. 7 kali 3, 2,100. Lembu harga 1,200. Saya ni daripada RM700 tadi ataupun 2,100 tadi, ada lebih kurang 800 ke RM900. RM900 ni saya nak beli naik flight, nak duduk ke hotel, nak buat pengurusan di sana, kenderaan di sana, semua apa yang berlaku di sana, inilah RM900. Lembu 1,200, tuan tahu tak? Tahu. Tuan setuju tak saya ambil 900 ni? Saya setuju. Saya halalkan. Awak ambil lah. Maka hukum dia dibenarkan. Ini al-wikalah bagi orang menjadi wakil untuk menjadi keluar negara. Kalau dia ambil satu bahagian 350, dia tak jelaskan. Dia kata lembu ni memang harga 2,007. Sedangkan lembu di sana 1,200. Maka orang ni dia dipanggil gharar. Gharar ni, orang ni melakukan kezaliman ke atas akad ibadah korban. Nampak? Sebab tu saya sebut tadi, buat ibadah korban ni sunat. Cara nak laksanakan ibadah korban ni, nak faham buat korban ni, hukumnya wajib. Sebab itu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ataupun dia nak buat korban sangat, boleh. Melainkan dia nak buat korban di luar negara, seafdalnya dalam mazhab Syafi'i. Seafdalnya. Dia mesti buat dekat tempat dia juga dan baru dibenarkan dia buat dekat tempat lain. Kalau saja-saja dia nak buat terus keluar, hukum asal. Saya tak nak sebut, nanti orang marah. Hukum asal, saja-saja nak bawa keluar, mazhab Syafi'i ditegah. Adapun dalam mazhab Al-Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ni hukum asal, hukumnya haram, tak boleh. Adapun ulama-ulama dalam mazhab Hanafi kata makruh. Tetapi hukum asal adalah haram. Sebagaimana ulama mengkiaskan ibadah zakat. Korban ni ulama kiaskan ibadah zakat. Zakat ni saja-saja nak bawa keluar. Kita bayar zakat fitrah kat mana? Mana? Bangladesh. Maka begitu juga ibadah korban. Ini saya sebut hukum asal. Kadang-kadang bila kita sebut, kawan-kawan kita marah. Dia kata, Syekh tak boleh sebut, nanti kita nak buat tak boleh. Saya kata, tak, ini nak bagi orang faham. Ini kena faham. Kena jelas. Ini hukum. Mana boleh main macam hukum. Semalam saya pergi mengajar dekat Ampang. Satu tempat saya tak nak sebut. Kita sebut, orang surau sana dia suka beli lembu korban ni dekat orang kafir. Dia beli kat Hindu. Saya kata ini ibadah. Dia ada akad dia. Lembu korban ni bukan kata nak beli kat Hindu. Daging dia nak bagi kat orang kafir pun haram.
Nampak? Nak bagi kat orang kafir pun haram. Kalau mengikut pandangan yang kuat, haram kita membeli lembu ibadah korban daripada orang kafir. Sebab ini ibadah melainkan langsung tak ada orang Islam jual lembu. Hanya ada orang kafir je. Tak usah kata lembu tuan-tuan. Ada kedai orang Islam, ada orang kedai orang kafir. Tuan-tuan pergi beli kedai orang kafir ni, menyebabkan merudum jatuh orang Islam. Haram tuan-tuan beli kedai orang kafir. Tahu tak? Faham tak? Ini hukum. Nampak? Ada kedai Hindu, ada kedai mukmin. Tuan-tuan beli kedai Hindu ni, suka beli kedai Hindu ni, menyebabkan Hindu ni untung, jatuh habis orang Islam. Maka hukum dia haram orang Islam beli dekat kedai orang Hindu. Azillatin alal mu'minin, a'izzatin. A'izzatin alal mu'minin, azillatin alal kafirin. Ini kena jelas sidang jemaah yang dimuliakan. Lepas saya mengajar malam tadi, dia kata, Ustaz, mari kita bincang. Bincang apa? Masuk bilik. Masuk bilik, dia kata, boleh tak Ustaz pusing balik hukum yang Ustaz sebut tadi? Nampak? Dia suruh tarik balik. Saya tak suruh tarik Ustaz, tapi Ustaz bagi orang biar sedar. Nampak tuan-tuan? Ni tak boleh. Ni kena faham. Sebab tu ibadah. Benda ibadah. Ngekah itu ibadah. Korban itu ibadah. Sebab tu saya sebut ibadah ni, nak bagi daging korban ni kat orang kafir pun tak boleh. Seumpama mengekah, nak bagi daging ngekah ni kat orang kafir pun tak boleh. Sebab ni ibadah. Orang Melayu kita, dia suka buat walimatul arus. Walimatul arus ni dia suka buat ngekah. Dia panggil ahmeng, dia panggil siva, dia panggil semua. Makan sekali dengan lembu akikah. Nampak? Makan lembu walimatul arus tu, inilah lembu ngekah. Orang kafir makan. Hukum buat ngekah tu sunat. Tapi timbul perkara yang haram, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang Melayu kata campur daging. Mana boleh campur daging? Nampak? Ini daging yang diakad dengan akikah. Ini daging yang tidak diakad dengan akikah. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan. Sebab itu, dia mesti jelas. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sidang jemaah yang dimuliakan. Lembu ibadah korban. Tadi saya sebut lembu yang afdal. Kita nak buat benda ni sunat. Sunat ni benda yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taqarrub. Kita mentaqarrubkan diri kita kepada Allah Taala. Bila kita nak taqarrubkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita buat apa yang Allah Taala suka pada hari itu. Sebab itu, lembu yang paling afdal dalam mazhab Syafi'i, lembu yang besar, kemudian daging dia cantik. Kita tebak kita lembu kan? Kita sebut lembu lah. Lembu yang besar, kemudian cantik. Dan tidak ada cacat. Dan tidak ada kurus. Tak ada. Bersih, kemah, cantik. Maka lembu ni sunat, afdal. Nampak? Lembu makruh macam mana? Lembu makruh. Lembu makruh ni lembu kuru. Nampak? Kuru. Orang kita biar murah, tak apa. Nampak? Yang penting ada lembu. Tak. Agama tak ajar macam tu. Bukan suruh murah. Agama suruh benda tu mantap, terbaik. Sebab kita nak buat ibadah yang disukai oleh Allah. Tiba-tiba lembu tu makruh. Makruh tu lembu yang Allah Ta'ala tak suka. Makruh ni kata ulama, Allah Ta'ala terima sah. Tapi Allah Ta'ala tak suka. Macam mana Allah Ta'ala terima tapi Allah Ta'ala tak suka? Tuan-tuan, kita ambil contoh yang mudah. Contoh yang mudah, orang mari rumah kita. Mari rumah kita. Maghrib 7.16. Dia mari 7.5 minit. Mari ramai-ramai. Nampak? Dia dalam apa ni, kita nak ziarah rumah orang ni lepas asar. Nak maghrib ni tak afdal lah. Orang nak azan maghrib baru sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi kita terima tak tamu? Terima. Masuk. Tapi dalam hati kata, kenapa kau mari time ni? Nyepuk betul lah. Sebab time kita nak pergi sembahyang maghrib. Kita terima tetamu. Tapi kita tak suka. Nampak? Maka begitu juga ibadah korban yang makruh. Allah Ta'ala terima. Tapi Allah Ta'ala tak suka. Sebab apa? Sebab dia dipanggil ibadah yang makruh di sisi Allah Ta'ala. Lagi satu, korban. Korban yang dipanggil haram. Haram ni sidang jemaah. Haram ni macam mana? Haram ni daging apa ni, lembu ni cacat. Tempang. Patah tanduk. Maka ini dipanggil lembu yang cacat.
Lembu yang cacat ni dia tak boleh buat korban. Tak boleh sidang jemaah. Dia kalau nyembelih juga, korban dia tak sah. Tapi daging dia dipanggil daging hanya diberi sedekah. Bila sedekah ni, orang kafir pun boleh makan daging sedekah. Ini kena faham. Sebab apa? Sebab haram. Sebab dia tidak sah mengikut sistem syariat, syarak-syarak yang ditetapkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullah. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu kita mesti jelas kita punya ibadah korban. Berbalik dengan orang yang buat korban di luar negara. Saya sebut tadi nak buat korban di luar negara, hukum asal dalam mazhab Syafi'i tidak digalakkan. Tetapi dikeluarkan fatwa diharuskan. Tetapi diharuskan dengan syarat-syarat yang tertentu. Bukan harus macam tu je, sebut harus boleh. Nampak? Sebut harus, maka pakat boleh. Harus ni, dia mesti ada syarat-syaratnya. Kalau tak ikut syarat, maka terbatal. Nampak? Syarat dia macam mana? Syarat macam saya sebut tadi, orang yang menjadi wakil. Dia mesti jelas berapa harga seekor lembu. Berapa seekor lembu. Berapa syarikat ambil untung. Berapa itu dan ini proses di sana. Maka dia mesti jelas. Kerana di sini ialah sistem ibadah korban. Bukan satu sistem ibadah korporat. Nampak? Bila dikopratkan, sangat bahaya. Ini sebab tu para ulama tidak membenarkan bila dikopratkan. Ini benda ni satu perkara ibadah sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ada juga orang tanya, macam mana lembu ni? Betul ke daging korban ni dia tak boleh makan haram bagi orang yang berkorban? Sahabat saya cerita di Indonesia, kawan mengaji sekali di Azhar dulu, dia cerita di Indonesia orang-orang tua di sana dia faham orang yang buat korban ni haram makan daging korban. Tak boleh. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu. Yang haram itu ialah bila mana korban itu menjadi wajib ke atasnya. Wajib. Wajib ni haram dia memakan daging ibadah korban dia. Tak boleh. Kalau dia nak makan daging ibadah korban orang lain, boleh. Kalau dia nak makan daging korban ibadah dia, tak dibenarkan. Kerana asal hukum ibadah korban ni hukumnya sunat. Sunat. Dalam mazhab Syafi'i, sunat. Sunat. Saya buat korban. Katakan saya buat korban dah. Bila saya buat korban ni seekor lembu, tiba-tiba saya sembelih seekor lembu. Lalu saya kata seekor lembu ni saya punya, saya tak nak bagi ke orang surau atau orang masjid. Saya nak bawa balik rumah, simpan dalam peti habis seekor. Nampak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tuan-tuan. Hukumnya boleh. Sebab apa? Sebab hukum buat korban ni sunat. Sedekah kepada fuqara pun sunat. Tapi orang akan katalah ustaz ni kedekut. Itu je lah. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, melainkan lembu itu, ibadah korban itu, ibadah nazar. Ibadah nazar ni, dia tak boleh makan. Nazar. Katakan, dia kata, kalau anak saya dapat 5A UPSR, kalau soalan tak bocor. Dah bocor tak boleh jadilah. Kata, dapat 5A, saya nak nyembelih seekor. Kata. Jadi tiba-tiba sidang jemaah anak dia dapat 5A. Alhamdulillah. Dia nazar. Maka dia tak boleh makan daging ibadah korban. Dia saja ke? Tak. Dia dan seluruh ahli keluarganya tak boleh makan daging ibadah korban. Dia dan ahli keluarganya tak boleh. Orang yang di bawah tanggungan. Sebagaimana ulama mengkiaskan dalam ibadah zakat. Ni korban ni ulama banyak kiaskan dengan ibadah zakat. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan. Katakan Haji Said kan anak dia mengaji luar negara, mengaji Riyadh. Haji Said ada apa zakat 10,000 contoh. Lalu dia tanya, nak keluar kat mana ya? Dia tanya saya. Saya kata bagi kat anak lah.
Anak mengaji kat Riyadh kata. Anak mengaji agama boleh bagi zakat. Dia pun bagi zakat. Bagi zakat dekat anak. Lalu anak dia pun ambil tiket flight balik ke Malaysia. Sebelum balik, menggeduk Tanah Arak ni beli jubah. Jubah 1,000. Wah. Piyah 1,000. Cincin 1,000. Jam tangan 1,000. Apa semua 1,000. Baliklah ke Malaysia. Lalu bagi dekat ayah dia. Jubah 1,000, piyah 1,000, jam tangan 1,000, kasut 1,000. Bagi mana duit ni? Inilah duit zakat yang ayah bagi kepada saya. Lalu kita bahagikan sama rata. Alhamdulillah. Tak boleh. Nampak? Zakat ni, dia mesti hebahkan ke orang lain. Dia tak boleh bagi dekat ahli keluarga sendiri. Maka dia tak pusing. Nampak? Dia mesti hebahkan kepada orang lain. Maka, begitu juga lembu nazar. Walaupun nazar itu adalah kita, tapi orang yang di bawah tanggungan kita, semua tak boleh makan. Nampak? Ini lembu nazar ibadah korban. Tak boleh makan. Melainkan. Katakan kita lembu nazar. Saya punya lembu nazar. Saya tahu dalam ramai-ramai ni yang dapat lembu nazar saya, yang paling banyak dapat daging, Haji Said kata. Contohlah Mak Haji. Haji dapat 50 kilo. Nampak? Jadi semua Haji bila dapat, Haji dapat 50 kilo, Haji punyalah. Saya tak boleh kacau. Nampak? Jadi bila orang dah balik semua dah balik dah. Tiba-tiba Haji Said kata, "Nah Ustaz, saya bagi Ustaz 15 kilo. Ambil lah." Nampak? Saya pun terima. Walaupun lembu tu asal saya punya nazar, tapi bila mana jadi hak Haji Said punya. Tapi lepas tu Haji Said bagi balik kat saya boleh terima hukumnya dibenarkan. Tapi yang tak dibenarkan, khotib dulu. Orang balik nanti, Haji bagi saya. Okey Ustaz, beres. Itu tidak dibenarkan dalam agama. Ini mesti jelas sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Orang tak tahu. Lembu nazar dia pun ambil juga. Ni kena sebut. Lembu saya dah niat tahun ni. Saya bernazar. Tahun ni saya nak buat korban. Tiba-tiba dia angkut juga daging, dia bawa balik rumah. Makan. Tak boleh. Banyak berlaku sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian daging ibadah korban ni dia tak boleh ambil upah. Upah tak boleh. Upah tak boleh. Saya melapah. Saya nak upah tulang. Saya nyembelih. Saya nak 1 ekor, saya nak otak semua. Kalau 10 ekor, saya nak 10 otak lembu. Dia minta upah daripada daging lembu tadi. Tak boleh. Melainkan diberi hadiah. Diberi hadiah. Katakan tuan-tuan yang dimuliakan. Daging korban ni, dia disunatkan sedekah. Disunatkan sedekah. Tuan-tuan duduk dekat Bukit Jelutong. Ni kawasan 5 star semua, Bukit Jelutong. Ataupun duduk dekat mana dekat tempat orang 5 star. Orang-orang VVVIP. Nampak? Diorang buat korban tak? Buat. Habis daging bagi siapa? Bagi orang situ lah. Orang situ boleh terima sedekah tak? Boleh terima sedekah tak? Tak boleh. Sebab orang situ ialah orang kaya. Maka dia tak timbul perkataan sedekah saat tu, kata ulama. Tak timbul perkataan sedekah. Saat tu orang sana dipanggil kami mengagihkan hadiah. Sebab apa? Sebab tahap mereka tak layak terima sedekah dan haram menerima sedekah. Daging korban ni mereka buat juga untuk mensyariatkan hukum Allah, tapi semua dipanggil sistem hadiah. Sebagaimana di zaman Umar Abdul Aziz. Nak bagi zakat, tak ada orang boleh terima zakat. Tak ada. Semua orang kaya besar. Nak bagi zakat tak boleh. Bila semua orang kaya, habis tak buat korban ke? Buat. Habis tak sedekah? Tak sedekah. Maka diberi dengan panggilan hadiah. Nampak? Kita nak bagi. Saya nak bagi sedekah daging korban ni kepada datuk. Tak boleh. Nampak? Datuk. Tak jadi. Saya dipanggil, sistem dia dipanggil hadiah. Sama juga orang yang mampu mengeluarkan zakat. Orang mampu mengeluarkan zakat, dia tak boleh terima sedekah. Zakat. Duit dalam bank ada 500,000. Dia tak tak perlu dipanggil
sedekah, dipanggil hadiah. Kerana orang tu dipanggil orang yang berkemampuan mengikut sistem syarak. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi itu sajalah. Mudah-mudahan kita semua diberi kefahaman dalam melakukan ibadah korban, insya-Allah. Bagi orang yang tak buat haji ni, buatlah korban. Buatlah. Kita buat, ambillah walau satu bahagian. Kalau duit dalam bank ada 300,000, buat satu bahagian juga, itu kedekut lah nama dia. Buat dengan kadar kemampuan. Orang yang ada RM3,000 pun macam kita pun, ambil juga satu bahagian. Kalau ada 300,000, ambil satu bahagian juga, Allah. Ambillah dengan kadar yang tuan-tuan sendiri mampu dengan diri